أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi mengizinkan dan mengaturkan agar kita seterusnya dapat bersama di pagi-pagi hari untuk berkongsi, berusaha untuk menambahkan ilmu kita, memahami kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan kita dapat menghayati isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Banyak kali diingatkan kepada kita semasa kita membaca Al-Quran sebenarnya adalah seolah-olah Allah tu bercakap dengan kita. Ya. Jadi kalau Allah bercakap dengan kita, kita tidak faham, jadi rugilah kita, ya, rugilah ya, sebab Allah yang bercakap yang Maha Agung, yang telah mencipta kita, mencipta seluruh alam, memberi rezeki, mengaturkan segala perkara dalam kehidupan kita, ya. Tetapi bila dia bercakap dengan kita, kita tak faham, ya. Itu sesuatu yang kita mahu fikirkan, ya, supaya keadaan ini tidak berterusan, ya. Dulu-dulu kita memang tidak faham kerana kita tidak diajarkan macam mana cara untuk memaham Al-Quran, ya. Sekarang ni alhamdulillah kita sudah ada peluang, ya, untuk mengubah keadaan kita daripada pembacaan yang kita tidak fahami kepada pembacaan yang lebih kita fahami, ya. Bukan bermakna kita belajar tu terus dapat, tidak, ya. Sebab banyak ilmu-ilmu, banyak bahagian-bahagian yang kita perlu kuasai untuk mendapatkan kefahaman yang baik, ya. Jadi yang pentingnya kita terus berusaha, ya. InsyaAllah dengan kita memulakan usaha itu bermakna kita sebenarnya telah berniat untuk, ya, menguasai keseluruhan ilmu Al-Quran tu. Pahala yang Allah akan janjikan kepada kita tu juga adalah sama, ya. Walaupun ya, setakat mana yang kita sampai dengan syarat kita terus, ya, terus istiqamah dalam usaha mempelajari ilmu Al-Quran ni. So kita teruskan dengan pembelajaran ayat yang kita kongsikan beberapa hari ini, iaitu ayat yang ke 21 surah Al-Anbiya ayat 29, dan saya telah salinkan terus kepada Leksi Logos Arabic Keyboard, ya, supaya kita dapat terus berkongsikan dia. Sebelum tu apa yang kita cantikkan semalam kita sempat simpan dia dalam screenshot, ya. Kita telah menerangkan beberapa penerangan di sini, iaitu pertalian jar wa majrur bagi kalimah minhum. Sebelum tu kita telah pun mengupaskan wa man yaqul, ya, dan hum adalah isim ma'rifah dhamir muzakkar ghaibun jamak yang mabni. Kita memulakan semalam perkongsian tentang ini. Ini adalah gabungan dua kalimah inna dengan ya mutakallim, menjadikan ini itu yang pertama itu adalah harfun taukid, dan pada masa yang sama dia juga berfungsi sebagai harfun nasab yang memansubkan
isimnya. Manakah isim ini ya mutakallim ya. So ya mutakallim ni adalah juga isim inna ya. Asal dia inna. Kenapa dia ini? Sebab ya mutakallim ni adalah berfungsi sebagai ya mad. Jadi nun perlu ditukarkan daripada baris fathah kepada baris bawah ya. So kita tidak boleh baca innai, tak ada ya. So kena Assalamualaikum baca Ustaz. ini ya. Ustaz, saya nak confirm ayat ini apa surah 21 ayat 25. 29. Oh 29. Ah, Sebab tak ada catat so. 21, 29 ya. Kalau kita tengok 21, 29. 20 yang ni. Saya dengar 21, 25. 29 besarkan sikit. Okey. Semalam sebut 25. Ya, pagi tadi pun 25. Saya mencari daripada semalam. Tersilap lah tu agaknya. Sebab sebelum tu 25 ya. Ini sekarang kita dah masuk 29. Ya, okey. Okey, balik kepada semalam ada puan tu bertanya dalam konteks ayat ini, ayat permulaan ayat tu boleh ke adakah mubtada ya, mubtada. Okey, memang ada. Ya, iaitu man ni ya. Man ni adalah berperanan juga sebagai mubtada. So dia berperanan dua lah. Isim dia mubtada wa syartun. Maknanya dia berfungsi dalam dua keadaan. Satu, dia memulakan ayat ni ya, nak menceritakan memulakan cerita kepada ayat ni. So dia menjadi mubtada. So bila dia mubtada maknanya i'rab dia adalah marfu' ya. Pada masa yang sama dia juga berfungsi untuk membina ayat syartun, ayat syarat. Jadi dia menjadi amil, kita panggil amil ya, apabila dia melakukan ataupun mempengaruhi kalimah-kalimah lain di dalam ayat tu, kita panggilkan dia amil ya. Ija amil macam mana? Ain, alif, mim baris bawah, lam, dhammatan, amilun. Itu asal dia lah. Amilun, kita panggil dia amil ya. Amil ni maknanya pekerja ataupun pelaku yang melakukan sesuatu. So dalam konteks ni apa yang man tu lakukan, dia majzumkan fi'il mudhari' ya, yang asal dia ialah di sinilah yaqulu ya. Yaqulu dulu kita telah berkongsi, apabila dia jazam ya, dia akan gugur wawnya dan lam tu disukunkan, jadilah yaqul ya. So bermakna dia akan memberi makna kepada ayat tu dalam bentuk conditional. Itu dipanggilkan syartun ya. Syarat. Apa? Syarat. So bila ada syarat, ada jawab syarat. So manakah syarat dia dan manakah jawab syarat? Jawab syarat apa dia? Respon kepada ayat syarat ya. Ayat syarat ni ialah yang ni lah. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi. Itu dia punya ayat syaratnya ya. So bila habis ayat syarat, so ayat yang seterusnya adalah dipanggilkan ayat jawab syarat. Bila ada syarat, ada jawab syarat. Ya, macam kita offer kepada seseorang, mesti ada ada respon kepada offer tu, tawaran ya. Bila orang tu menyahut tawaran, so kita kena respon. Itu konsep jawab syarat. So Allah kata wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi, barang siapa yang berkata daripada mereka ya, inni sesungguhnya aku ialah Tuhan, min dunihi selain daripada Allah. Jadi Allah respon ya, Allah respon kepada mereka-mereka yang melakukan yang ini. Fadzalika najzihi jahannam.
Ya, faza maka yang demikian itu merujuk kepada syartun tadilah. Ya, siapa yang melakukan tu, Allah kata najzihi, na tu ialah kami, ya, najzi adalah fi'il mudhari', najzihi itu ialah objeknya, iaitu objek kepada siapa? Kepada man tadi. Ya, pada man kalau kita nak tengok struktur dia, ya, he ni merujuk kepada man tadi, siapa yang berkata dia Tuhan tu. Jadi Allah kata Allah akan balas. Najzi ni balas, ya, balas dengan perbuatan dia yang mengatakan dia mengaku dia Tuhan tu. Jadi Allah balaskan dia dengan apa? Jahannam. Ya, Jahannam. Inilah balasan kepada orang yang mengatakan dia adalah Tuhan, ya, selain pada Allah. Ya, itu dari segi strukturnya. So yang ni kita panggilkan ayat syartun. Ya, yang min dunihi sampai min dunihi ni adalah ayat syartun. Ya. So kalau kita nak gunakan tag kat sini, kita boleh letakkan ayat. Okey, kalau nak capitalkan ayat syartun. So yang selepasnya adalah jawab syarat. Kita ambil warna biru, tukarkan sikit warna hijau lah, sebab tu warna biru kita ambil hijau. So yang ni jawab syarat dia. Dan sebenarnya ayat tu ada sambungan lagi lah, ya. So jawab syarat tu akan berterusan di dalam ayat itu, ya. So yang ni dipanggilkan jawabun syartun. Okay, mana letak sini lah, okay. Jawab syarat, syartun. Okay. So ada satu ayat syarat dan ada diikuti dengan apa? Yang ni ialah ayat syartun dan diikuti dengan jawab. Okey, kalau kita nak masukkan ayat pun boleh, ya. Masukkan ayat dia. Dia adalah ayat, ya. So, dia juga ayat, ya. Ayat bahasa Arab dia dipanggil jumlah. Al-jumlah jawabus syartun, ya. Yang ni ayat jumlah ayat syartun. Itu dia punya structure dia lah. So dalam konteks ini ayat syartun mengambil fi'il mudhari' yang majzum, ya. Ayat syartun juga boleh mengambil dalam bentuk lain, ya. Tidak semestinya fi'il mudhari'. Dia boleh juga berlaku dalam bentuk fi'il madhi, ya. Maknanya perbuatan tu telah berlaku. Sekiranya sesuatu telah berlaku, maka sesuatu yang lain akan berlaku. Ya, itu juga jawab syartun, ya. Okey, dan kita telah berkongsikan ini, kita sudah dapat mengenal dia. Ini adalah harfun inna dengan isim inna yang mansub, ya. Yang mutakallim ni adalah isim inna yang mansub, yang mana telah kita kongsikan sebelum ni. Okey. Ya. Okey, ya, sebab dia sekali kan tu tak berapa sesuai untuk tunjukkan sekali lah. Kita kena clearkan. Sekarang ni ialah isim inna. So ilahun adalah khobar. Ya, khobar kepada inna. Ya, so kita tuliskan sini khobar KHOBAR, khobar inna. Ya. So yang khobar inna mestilah marfu'. Sebab itulah ilahun tu ditandakan dengan baris dhammatain, iaitu dhammah bertanwin, ya.
So khabar inna adalah yang ini. Kita ambil warna hijau. Ilahun. Ya, so ilahun adalah khabar inna. Ya, isim inna masukkan sekali supaya kita nampak dia sekali. Teks. Isim inna ialah ya mutakalim. Yang inilah. Ya tu ya. Tu dia. So ada khabar, ada isim inna. Okey, isim inna nanti kita teruskan dengan i'rab dia sekali ya. Isim inna semestinya lah mansub. Mansub. So ada isim inna yang mansub dan ada khabar inna yang marfu'. Okey. Nah, kemudian min dunihi ya, min dunihi ni kalau kita tengok ada dua kaedah yang bertindih ya. Kita nampak dua kaedah yang bertindih, iaitu pertamanya min duni adalah jar wa majrur. Kemudian dunihi adalah idhafah. Ya. So kalau kita nak terangkan dia sekali ya, so kita boleh boleh catatkan dia sebagai pertindihan ataupun jar wa majrur yang bertindih dengan idhafah. Ya, idhafah. Kenapa kita panggil dia bertindih ya, bukannya diikuti? Kalau dia tidak kalimah, tidak ada kalimah yang berperanan dalam dua bentuk. Ya, dia berperanan dalam dua bentuk, kita kata dia bertindih. Di manakah pertindihan dia? Pertindihan dia berlaku di sini. Ya, yang duni ni yang bertindih. Kenapa? Dalam rangkaian min dunihi, pertamanya duni ialah isim yang majrur kepada min. Itu satu pertalian. Dia adalah isim yang majrur kepada min. Itu peranan dia yang pertama ya. Kalau kita nak panjangkan ni, okey, panjangkan ni terus ya. Tenang. Okey, jar wa majrur yang bertindih dengan idhafah kita tandakan dengan arrow, iaitu yang inilah. Ni ya. Jadi duni pertamanya dia adalah isim yang majrur kepada min, satu pertalian, kemudian dia menjadi idhafah kepada hi. Ya, dia menjadi mudhaf. Jadi mudhaf, hi itu adalah mudhafun ilaih. Jadi dunihi ialah idhafah. So ada dua pertalian di sini ya. Kalau kita nak tandakan dengan kotak sebagai contoh, kita boleh gunakan kotak ni, kita ambil warna hijau lah. Okay? Warna hijau. So bermakna satu kotak yang macam ni, satu pertalian min duni. Okey, itu adalah jar wa majrur. Kemudian dunihi ni kita ambil belah atas. Dunihi satu kotak yang lain. Itu idhafahnya. Itu ialah dinamakan pertalian yang bertindih ya. Sebab duni ni
memainkan dua peranan dalam rangkaian kalimah ni. So apabila jar wa majrur, duni mengambil nun mengambil baris bawah tanda majrurnya. Kemudian apabila dia berperanan sebagai mudhaf, nun tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin. Jadi duni. Dan hi itu adalah mudhafun ilaih yang majrur, ya. Semua mudhafun ilaih adalah mengambil mengambil i'rab yang majrur. Okey. Itu kita secara ringkasnya, ya, untuk kita mengenal konstruk, kita panggil konstruk ayat, ya, pembinaan ayat, ya, yang dimainkan oleh setiap kalimahnya di dalam itu, ya. So kalau kita simpan ini, Doktor, ya, nak tanya yang man tu boleh kita jadikan dia fa'il kan? fa'il tak boleh. Tak boleh lah. Dia bukan fa'il, dia amil. Oh, dia amil. Alright. Oh, dia amil Dia daripada dulu. Okay. Yang keduanya dia mubtada, and then khabar dia masih mazdhuf lah. fa'il dia mana, ya? Itulah. Yaqulu. Ya atau fa'il dia. Ya. Dia fi'lun mudhari' kan? Ya. Ya atau fa'il dia. Okay. Right. So dia mubtada, and then khabar dia mazdhuf. Di sini tak ada apa. Boleh juga kalau nak khabar boleh mengambil dalam bentuk ayat. Ya, khabar juga boleh mengambil dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk kata nama kepada man tu. Untuk khabar ni apa maknanya? Khabar tu ialah menceritakan. Menceritakan man tu, apa halnya man dalam ayat ni, kan, ya. So apa hal tu? Cerita dia ni lah, yaqul minhum inni ilahun min duni. Maknanya ini boleh dijadikan khabar dia. Okay. Yang ni, ya, dia dipanggilkanlah jumlah khabar. Ayat khabar, ya. Kalau kita nak highlightkan khabar dia, ya, khabar dia yang daripada yaqul sampai duni ini menjadi satu, sudah dalam bentuk ayat, ya. So khabar boleh jadi dalam bentuk satu perkataan, ya. Dia boleh jadi dalam bentuk separuh perkataan, yang biasanya dalam bentuk jar wa majrur, ya, yang dikaitkan dengan isim tadi, ataupun dia dah boleh mengambil dalam bentuk ayat. Ya. So ayat ni ialah apa dia? Yaqul minhum inni ilahun min duni. Inilah ayat nak menceritakan apa yang man tadi buat. Ya, sebab man tu sebagai mubtada, cerita dia apa? Itu yang dimasukkan khabar dia. Khabar dipanggilkan jumlah khabar. Ayat khabar, bila ayat khabar tu dia mesti i'rabnya nominatif, marfu'. Ya, dalam bentuk dia, sebab dia dalam bentuk ayat kita tak nampak dia punya tanda, ya. Tapi ayat tu adalah ayat marfu', ayat rafa' dipanggilnya, yang nominatif. Okey, so kalau kita boleh clearkan yang ni, okey, dan kita sambung dengan fazalika, ya. So fa ni sekarang ni biasanya dia memainkan peranan sebagai fa istinafiyah, ya. Kita tandakan dengan teks Rumi, kalau nak Jawi pun boleh. Okey. Ija fa ialah fa dengan apostrofi, ya. Istinafiyah, ya. Okey, dan pada masa yang sama dia boleh juga kan dipanggilkan rabithah. Ya, rabithah.
Rabitatun. Itu ejaan dia, rabitatun. Ya. Kerana dia terbabit dengan maka kepada jawab syarat. Kenapa kita panggil dia rabitah? Ialah kerana dia menyahut maka sahutan. Itu maknanya rabitah tu, ya. Sebab ada jawab syarat. Syartun. Tadi kita dah terangkan, ya, yang jawab syarat dia yang mana? Yang inilah. Ya. So ini adalah jawab syarat. So fa tu ialah menyahut ayat syartun ni, maka fa tu dipanggilkan fa rabitah. Yang ni, ya. Kalau tak ingat rabitah pun tak apa, ya. Panggil dia fa istinafiah, iaitu fa yang menyambung, ya, menyambung cerita yang ni lah. Cerita ni dalam bentuk syartun, cerita yang kedua dalam bentuk jawab syarat, ya, menyambung. Tapi yang lebih tepat dia dipanggilkan rabitah. Ra baris atas ikuti dengan alif, lepas tu ba baris bawah, ta baris atas, ta marbutah, ya, dhammatain, rabitatun, rabitah. Zalika kita sudah tahu ini adalah isim isyarat, ya, iaitu demikian, maka yang demikian itu, ya. Zalika ni kita boleh tahu sajalah, ya. Kita sepatutnya dah isim syarat yang maksudnya yang demikian itu, ya. Kadang-kadang digunakan sebagai isim syarat itu, tapi dalam konteks ni maksudnya dia merujukkan kepada ayat syarat ni lah. Maka yang demikian itu najzihi. So najzihi ni kita boleh tengok ada berapa? Ada dua komponen. Satu najzi, ya, kalau kita nak lukiskan komponen dia tu, najzi sampai ya, ini satu komponen, satu kalimah, iaitu fi'il mudhari', dan hi itu ialah objek dia. Hi itu objek dia. So ada dua komponen dalam satu kalimah. So kalau kita nak mengenalnya, so kita boleh bantu di sini, iaitu gabungan fi'lun mudhari' dengan objek, ya, objeknya hi, ya. So hi ni adalah objeknya, ya. So najzihi adalah gabungan fi'lun mudhari', ya. Fi'lun mudhari' itu kalau kita nak terangkannya dia dengan lebih terperinci, dia adalah fi'il mudhari' maklum, wazan satu yang marfu', ya. Fi'il mudhari' maklum, wazan satu yang marfu'. Kalau nak tambah di jantina, dia adalah muzakkar lah, ya, muzakkar mufrad, ya. Dan hi itu adalah objeknya. So objeknya, bila objek kita letakkan apa? I'rabnya yang mansub. Jadi hi itu sebenarnya isim dhamir muzakkar mufrad yang mansub. Okey. Disebabkan najzihi jahannam, so di sini terdapat dua objek, ya. So hi ini kita panggilnya objek al-awwal. Arab dia lah, ya, al-awwalu. Awalu kita sebut dia al-awwal. Apa maksud dia? Yang pertama. Dia ada dua objek, ya. So yang hi ni adalah objek yang pertama kepada najzihi, ya. Kemudian ada objek yang kedua, jahannama. Jahannama tu bila kita menerangkan nanti, dia adalah objek yang kedua, ya.
So kalau kita nak terangkan terus Jahannam sebagai objek juga, kita masukkan sekarang. Ya, kita masukkan catatan di sini. Teks. Jahannam adalah kita hari itu kita telah terangkan dia isim apa? Isim alam. Ain lam min ya, alamun. Alam. Itu isim alam ialah kata nama khas ya kepada neraka. Nama dia Jahannam tu adalah isim alam dan dia adalah isim alam objek. Okey, yang ni kita panggil objek as-sani ya. As-sani as-sani. Itu ya objek yang kedua kepada najzi. So maknanya ada objek pertama al-awwal dipanggil maf'ulun bih al-awwal. Kalau Arab dia objek ni ialah maf'ulun bih. So bila objek ini kemudian dia objek kedua ya. So dan kita letakkan i'rabnya yang mansub. Juga mansub sebab dia maf'ulun bih yang kedua. Ya. Doktor, Jahannam tu boleh kita kira sebagai mamnu min as-sarf tak? Apa dia? Jahannam tu kita boleh masukkan sebagai mamnu min as-sarf tak? Alam tak boleh nakirah ya. Alam dia isim proper noun dia makrifah. Okey. Dia makrifah. Ya, Pak. Masyaallah. Okey. So kita letakkan arrow yang ni ialah kepada yang ni warna hijau lah. Okay. Gabungan fi'lun mudhari' dengan objek al-awwal tu yang najzihi. Okay. Kemudian isim alam objek as-sani, objek yang kedua tu ialah yang ni lah. Jahannam ya, yang mana marfu' dia mansub dia hilang. Nanti mungkin dia kena panjangkan ya. Okey, yang mansub. Okey. So apakah tanda mansub dia? Mim tu berbaris atasnya. Isim alam adalah isim ghairul munsharif ya, ataupun mamnu' min as-sarfi. Dia boleh mengambil baris atas tapi dia tidak boleh mengambil tanwin ya. Itu yang saya cakap tadi, Jahannam tu boleh ambil mamnu min as-sarf tak, saya tanya tadi. Tak dia memang mamnu min as-sarf memanglah. Okey betul. Okey, terima kasih. Oh, soalan dia itu ya, bukan bukan nakirah ya. Bukan, saya tanya mamnu min as-sarf sebab dia memang isi makna nakirah kan. Ya okey. Dia memang mamnu min as-sarfi. Okey. Ya. Dalam konteks ni dia tidak ada masalah sebab dia mansub, dia mengambil baris atas ya. Kalau kes dia majrur, dia tak boleh mengambil baris bawah. Dia kalau majrur dia mengambil baris atas juga. So majrurnya ditunjukkan dengan baris atas ya. Kalau dia marfu' dia baris depan tanpa tanwin. Ya. So dia boleh mengambil baris hadapan, boleh mengambil baris atas tapi tidak boleh mengambil baris bawah. Dan dia tidak boleh bertanwin. Itu dia karakter mamnu' min as-sarfi. Ya, so bila isim alam mamnu' min as-sarfi boleh jadi nakirah, boleh jadi makrifah ya, tetapi untuk isim alam ni dia dah automatically dia sebagai isim yang makrifah. Okey, cukup untuk pagi ni. Ya, kita simpan dia dalam print screen, dalam screenshot. Kalau kita nak buat rujukan lain kali. Ya, so di sini
Mana ayat rujukannya tak ada letak ya, letakkan bawah ni lah teks, bracketkan dia 21 29. Okay. Dan kita buat print screen sekali lagi. Kat sini nak bertajuk apa, Doktor? Yang ni Ini tajuk. bila namakan file tu, namakan ayat dia saja. Ayat. Ayat 21 29 ya, sebab dia banyak perkara dalam ni. Banyak tajuk dalam ni. Kalau kita nak letakkan tajuk ya, ayat tajuk syartun pun boleh. Tajuk apa lagi? Tajuk Isim inna. ya, okey. Tapi Tadi yang dah lepas, yang seminar tu dah lepas. Ni yang kemudian ni. Tapi kalau apa, kalau letak ayat syartun, ada ayat yang terbagus lah. Ini contoh ya. Contoh ayat syartun. Kes-kes ayat syartun boleh. Ayat syartun, lepas tu letakkan 21 29. Tu file dia lah. Okay, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung lagi. Besok pagi mungkin kita akan mulakan ayat yang baru ya. Ayat baru ialah seterusnya ayat ke-36, 21 36 ya. So kita tengok kalimah yang bersabit ialah alihatakum ya. Alihatakum. Sebelum tu pun tuan-tuan boleh cuba kaji ya, tengok kalimah tu dan berserta dalam ayat tu insya-Allah. Ada soalan dalam chat. Okey. Ada soalan ya? Oh, dalam chat. Isim bagi kalimah ni ya. Okey, selain dari ya, selain dari ini kita boleh masukkan dalam kumpulan istisna. Istisna. Istisna tu apa? Kumpulan pengecualian. Dia seperti ghairi dalam Al-Fatihah tu, ghairi itu duni, dia memberiti bukan ataupun selain dari. So kita boleh masukkan dalam kumpulan istina ya, yang sama dengan illa tu. So illa, ghairi, duni tu kita boleh masukkan dalam kumpulan isim yang samalah. Ya. Dan isim-isim ni ghairi dengan duni tu, dia apabila dia di dalam ayat dia akan berfungsi sebagai mudhaf. Sebab itu ghairil maghdubi adalah idhafah ya, dunihi pun idhafah juga ya. So automatically dia berperanan sebagai sebagai mudhaf ya. Kalau kita nak gunakan satu kumpulan nama lain boleh juga ya. Itu dari segi pembinaan kalimah pula ya. Isim ni dipanggil ni isim zat ya. Isim zat adalah isim yang tidak dibinakan daripada kalimah fi'lun. Dia boleh juga kita panggil dia ya isim. Itu dari segi pembinaan kalimah. Dari segi nahu dia adalah isim istisna, iaitu ekseptif. Bahasa Inggeris dipanggil ekseptif, pengecualian. Selain dari, bukannya, itu semua dalam kumpulan yang sama lah tu.